Putrajaya dan Datuk KP. Kita pun nak exercise social distancing. Tapi yang press pula yang tak ikut, tak patuh. Tempat kecil lah saya. Tempat kecil lah. Betul lah. Ingat sampai yalah. Pintu kena. Sekarang kita boleh buat apa tu melalui apa live FB dan sebagainya. You can always pick up daripada situ. Tapi hari ini tak apalah. Kalau bagaimanapun saya ucap terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan media yang hadir. Hari ini adalah mesyuarat bagi saya, mesyuarat yang pertama Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Peringkat Wilayah Persekutuan. Jawatankuasa ini seperti mana yang kita tahu adalah bertanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan secara umumnya. Walaupun mesyuarat hari ini sudah tentulah tertumpu banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan dan juga status COVID-19 di wilayah persekutuan, ya. Kita sangat menyedari oleh kerana wilayah persekutuan adalah terletaknya Bandaraya Kuala Lumpur sebagai ibu negara dan Bandaraya Pusat Pentadbiran Putrajaya dan tumpuan dengan bandar yang mempunyai kepadatan penduduk dan aktiviti yang banyak, maka sudah tentulah kita memerlukan tahap kesiapsiagaan yang lebih lagi. Malah kalau kita lihat dari segi jumlah angka-angka kes yang telah disahkan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur berada pada nombor 2. Tapi kalau ikut ratio berdasar pada penduduk, kita nombor 1 sebenarnya, ya. Sehingga hari ini dah 135 cases, ya, yang di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menyedari keadaan itu dan selaras dengan arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Jemaah Menteri, satu usaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pengawalan merebaknya wabak COVID-19 ini dilakukan. Jadi pada hari ini kita telah memutuskan supaya mesyuarat secara harian, tapi pada scale down membership, tidak semestinya mesyuarat yang ramai kalau kita ingin mematuhi peraturan-peraturan sedia ada yang boleh kita lakukan secara WhatsApp grup dan sebagainya di kalangan agensi-agensi. Itu dilakukan sepanjang hari, tetapi kita nak membentuk satu kaedah ala crisis management team, CMT, di mana setiap hari kita akan integrasikan laporan daripada pelbagai agensi yang terlibat di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Seperti mana yang kita tahu, pelbagai agensi mempunyai operasi masing-masing. Sudah tentunya PDRM mempunyai operasi dan merupakan lead enforcement agency yang sedang bertukus lumus melaksanakan arahan-arahan itu. Dewan Bandaraya juga mempunyai anggota hampir 2,000 kaki tangan enforcement yang bekerja secara bergilir-gilir untuk membuat follow up bagi enforcement dan memastikan perintah kawalan pergerakan itu dipatuhi. Dan kita tahu kita mempunyai banyak sekali peniaga-peniaga premises, hatta juga penduduk Kuala Lumpur yang bukan saja warga negara, ada juga pelancong, ada juga hatta pendatang haram. Mereka semua tertakluk kepada peraturan-peraturan yang sama. Dan juga perbadanan, ya, dan juga Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan. Jadi untuk meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan ini, kita telah memutuskan supaya kita ada semakan dan perbincangan setiap hari pada pukul 11.30. Saya sendiri akan mempengerusikan CMT ini
dan akan dibantu oleh Ketua Polis Kuala Lumpur sebagai timbalan bersama dengan Datuk Bandar. Di waktu ketiadaan saya, penyelarasan ini mesti dilakukan juga pada setiap hari pukul 11.30, dan pada hari itu kalau sekiranya ada perkara-perkara yang kita perlu mengambil tindakan untuk memaklumkan pada warga kota ataupun mana-mana kumpulan sasar, maka hebahan-hebahan itu akan dibuat mengikut cara yang sesuai, sama dalam bentuk press release, dalam bentuk announcement dan sebagainya. Jadi tindakan mesti diambil pada hari yang sama. Dan beberapa agensi-agensi utama dikehendaki menghantar wakil untuk bertugas di Majlis Keselamatan Wilayah Persekutuan. Agensi utama akan menempatkan pegawai on full-time basis selain daripada ada mesyuarat di peringkat saya dan ketua-ketua agensi dan jabatan yang berkenaan. Jadi langkah-langkah ini kita ambil untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan perintah ini. Dan pada masa yang sama, saya dah terangkan dalam mesyuarat tadi, ada 3 aspek yang kita akan uruskan dengan sebaik mungkin, iaitu pertama, kefahaman rakyat dan masyarakat tentang bahaya COVID ini. Ini mesti berjalan secara berterusan. Masih ramai lagi juga rakyat kita di luar sana yang mengambil mudah ataupun orang kata mengambil acuh tak acuh kerana merasakan orang lain yang terlibat, bukan mereka. Dan oleh kerana kurangnya kefahaman tersebut, kita merasakan usaha untuk memberikan kefahaman tentang latar belakang bahayanya kes ini, bagaimana caranya dia boleh merebak, bagaimana caranya ia boleh dikawal, seperti mana yang dipandu arahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan langkah-langkah yang diselaraskan oleh Majlis Kesihatan Negara, itu kita akan jalankan secara berterusan. Aspek yang kedua yang kita akan beri penekanannya ialah keberkesanan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Ini juga sangat mustahak. Sekiranya perintah ini dapat difahami, kita mendapat kerjasama daripada warga kota, warga wilayah kesemua sekali, maka ini akan lebih menjamin lebih cepat kita dapat mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Maka keberkesanan pelaksanaan perintah kawalan ini menjadi satu perkara yang utama yang akan kita pantau, dan ini melibatkan perlu kerjasama pelbagai agensi. Anggota polis saya difahamkan kira-kira 500 orang satu-satu shift bekerja sepanjang hari. Dewan Bandaraya kira-kira 300 ke 400 orang satu shift, bagi kumpulan kira-kira 2,000 anggota yang juga bekerja secara bergilir-gilir. Kita tidak nak deploy semua sekali serentak sebab kita buat pada skala yang perlu sahaja, sebab kita masih mahu mengurangkan bilangan mesyuarat pun tak perlu lagi ramai, pejabat-pejabat ditutup dan sebagainya. Jadi itu aspek yang kedua yang CMT akan memberikan perhatian. Aspek yang ketiga, dan ini peculiar kepada Kuala Lumpur dan Putrajaya, kerana jumlah premises, jumlah rakyat yang terlibat dengan arahan ini agak besar, maka aspek yang ketiga ini adalah bagaimana kita manage impak daripada arahan kawalan. Ada yang bermasalah dari segi pendapatan, ada masalah dari segi tekanan hidup, hilang mata pencarian, ada yang bermasalah dengan berbagai-bagai. Impak ini sebahagiannya yang boleh kita anticipate, yang sebahagiannya tak boleh anticipate. Termasuklah hatta bekalan mask, hatta bekalan untuk mendapatkan disinfektan. Jadi itu impak daripada arahan. Pematuhan satu hal, tetapi impak, termasuk impak sosial terhadap arahan ini yang sedikit sebanyak mungkin membebankan warga wilayah. Maka satu pendekatan akan diambil untuk kita address impak ini secara yang berhemah, secara yang bijaksana. Ya. Jadi 3 skop ini akan dipantau oleh CMT peringkat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Wilayah Persekutuan dan masih berurustiakan Majlis Keselamatan Negara Cawangan Wilayah Persekutuan dan dipandu arah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini kaedah
yang kita laksanakan. Saya nak mengambil kesempatan ini sebut dua perkara yang saya harap dapat dibantu oleh rakan-rakan media, kerana kita merasakan apa-apa pemakluman yang kita beri pentingnya sampai kepada sasaran. Kita mempunyai kelompok penduduk warga kota yang terdiri daripada mereka-mereka yang bukan warga negara, ya. Tetapi mereka adalah pemastautin, penduduk dan merupakan sebahagian pada warga kota. Sebahagian daripada mereka ini termasuklah mereka-mereka yang memegang misalnya UNHCR sijil ke sertifikat dia panggil. Ini yang pendatang tanpa negara seperti pendatang Rohingya dan sebagainya. Dan mereka-mereka ini ada juga yang merupakan pendatang haram. Walaupun mereka pendatang pekerja tanpa izin, pekerja tanpa dokumen, pekerja-pekerja UNHCR, kita difahamkan mereka ni menjalankan aktiviti menjaja, menjual dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya arahan kita ini tidak dipatuhi oleh mereka, dia boleh memberi bukan saja kesan buruk kesihatan pada mereka, dan mereka tetap menjadi tanggungjawab kita. Kesihatan tidak mengenal kewarganegaraan, ya. Jadi kita difahamkan sebahagian pada mereka tidak menyahut seruan untuk datang membuat voluntary screening dan sebagainya kerana dia takut pada autoriti. Dia nak keluar, dia takut dia kena tangkap. Dia nak keluar kerana dia takut tindakan diambil terhadap dia dan sebagainya. Saya ingin menyeru pada kelompok ini yang jumlahnya tidak sikit di Kuala Lumpur ini, supaya memahami keadaan bahawasanya soal kesihatan dan penularan jangkitan virus ini adalah sesuatu yang sangat penting dan kita pohon mereka bekerjasama. Misalnya yang pergi ke jemaah tabligh, ya, kita kerajaan Kementerian Kesihatan dah berjaya untuk buat screen kira 10,000 orang. Yang menyertai itu dijangka kira 16,000 orang, ya. 2,000 orang, hampir 2,000 orang adalah orang pada luar negara, mungkin mereka dah balik. Tapi 3-4,000 lagi itu difahamkan ada yang terlibat golongan ini. Golongan yang tidak ada IC, golongan yang bukan warga negara tapi bermestautin di sini. Jadi kepada mereka kita menyeru, jangan fikirlah soal takut kerana kesalahan-kesalahan tertentu mereka, tapi utamakan dulu kesihatan. Kerana kalau mereka tak beri kerjasama, kesan akan ditanggung oleh mereka dan juga orang lain. Saya difahamkan ada beberapa pusat tahfiz yang tidak berdaftar di wilayah persekutuan, yang tak berdaftar dengan Jawi. Yang mengikut maklumat yang kita terima, sebahagian pada mereka menghadiri perhimpunan tabligh dan mereka belum datang untuk membuat saringan dan ujian. Kita menyeru kepada mereka yang terlibat menghadiri jemaah yang berkenaan supaya tampil sukarela. Dan bagi yang mana-mana kita ada maklumat di mana mereka berada, kita tahu lebih kurang ada 7 pusat tahfiz tak berdaftar yang mereka ada terlibat menghadiri jemaah tabligh, dan ada lagi beberapa pusat-pusat pengajian agama yang diketahui ada terkait dengan aktiviti yang membimbangkan pihak kesihatan. Kalau mereka juga tidak tampil secara sukarela, kita akan cari jalan untuk menemui mereka, ya. Kita dah bersetuju tadi dengan kerjasama pihak-pihak yang bersesuaian, kita akan menjejaki mereka untuk membantu mereka. Jadi jangan takut, janganlah nak lari misalnya. Sebenarnya kita nak membantu mereka dan untuk mereka membantu usaha kita semua. Selain daripada itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga kota dan warga wilayah secara keseluruhannya kerana tahap pematuhannya sedang bertambah baik, ya. Hari pertama kita nampak ada kesamaran, ada kekeliruan. Pihak polis telah menggunakan satu pendekatan memberi nasihat, dan nasihat-nasihat itu telah dipatuhi dengan baik. Kita ucapkan terima kasih pada semua warga wilayah. Begitu juga badan-badan enforcement yang lain, di mana ada terdapat kekeliruan boleh menghubungi CMT, ya. Misalnya itu timbul kekeliruan tentang
food truck. Ya, food truck pada awalannya dikatakan boleh kerana yang datang beli secara take away. Tetapi daripada observation kita, operasi food truck di wilayah persekutuan itu diletakkan dengan jumlah yang banyak di satu-satu tempat sampai 30-40, menyebabkan dia draw crowd yang ramai dan itu defeat the purpose ataupun bercanggah dengan kawalan pergerakan. Maka hari ini, musyawarah hari ini memutuskan food truck operator dan mereka pun bersetuju untuk berikan kerjasama untuk tidak beroperasi. Ya, penjaja food truck yang tertentu itu tidak perlu menjalankan perniagaan dan mereka bersetuju. Saya mengucapkan terima kasih. Begitu juga kerjasama persatuan-persatuan penduduk, rukun tetangga, persatuan-persatuan badan-badan bukan kerajaan dan di wilayah yang banyak membantu kami, agensi-agensi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kita harap kita masuk hari ketiga, hari keempat, pelaksanaan perintah kawalan ini akan menjadi semakin baik dan semakin baik di wilayah persekutuan. Begitu juga di tempat-tempat lain lah, seluruh negara. Saya bercakap dalam konteks apa tu wilayah persekutuan. Akhir sekali tentang pengamalan social distancing untuk warga kota. Walaupun kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, sudah tentu kita tidak dapat nak memberhentikan 100% aktiviti dalam bandar ini. Tetap ada. Bila kita buka pasar, misalnya di pasar-pasar, nampaknya ramai yang berkerumun. Bila kita ada tempat-tempat rumah makan tertentu yang dibenarkan, masih ramai yang pergi sebab aktiviti itu bukan 100% terhenti. Jadi nasihat kita kepada tempat-tempat yang sedemikian masih dan harus amalkan prinsip-prinsip cleanliness, precautionary measures dan social distancing. Antaranya ialah semua premis yang buka, berniaga, kedai tertentu dan sebagainya hendaklah menyediakan disinfektan dan petugas-petugas hendaklah menggunakan mask. Saya faham kita menghadapi masalah bekalan penutup muka ataupun mask. Tadi dalam mesyuarat kita bersetuju melancarkan satu kempen di mana bandaraya dan juga Perbadanan Putrajaya dan mungkin dan satu dua lagi agensi kita akan membeli mungkin antara 70,000 ke 100,000 mask untuk kita lancarkan kempen. Pertamanya frontliners, polis, enforcement dan sebagainya untuk menggalakkan mereka memakai mask dan juga mereka mencuci tangan ataupun disinfektan, menggunakan disinfektan seberapa kerap yang boleh. Dan sewaktu bertugas laksanakan prinsip-prinsip social distancing seberapa yang boleh. Itu seruan dan harapan kita dapat dilakukan oleh semua warga wilayah. Saya rasa itu saja yang nak saya maklumkan hasil daripada mesyuarat kita pada hari ini. Dalam edaran itu ada dipaparkan nombor-nombor telefon pusat-pusat operasi kita. Kita ada di BKL ada 2-3 pusat operasi. Di Labuan kita ada bilik gerakan Perbadanan Labuan. Kita juga ada di Putrajaya bilik-bilik gerakan dengan nombor-nombor telefon yang boleh dan mudah digunakan. Selain pada itu, diurus dia di sini juga di MKN wilayah persekutuan yang boleh dihubungi. Tan Sri, tujuh Ustaz Hafiz ataupun pengajar agama yang katakan terlibat dan terkait dengan istimewa tabligh baru-baru ini, tempoh yang diberikan kepada mereka dalam tempoh 2-3 hari ini ataupun tak serta-merta. Kita sudah ada sedikit maklumat daripada selidikan kita, daripada yang dibantu oleh agensi-agensi kita. Kita dah tahu mereka tu di mana dan kita akan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan mereka seberapa segera
saya juga telah dapat maklumat mereka-mereka ini ada persatuan, difahamkan ada 7 persatuan yang melibatkan ahli-ahli daripada yang memegang kad UNHCR dan sebagainya ini. Saya akan memanggil ke-7 pemimpin persatuan ini memohon kerjasama mereka juga untuk menyampaikan mesej kepada ahli-ahli mereka. Mereka harus faham ini bukanlah satu punitive measures atau satu tindakan berupa orang kata menghukum, tapi ini adalah kebertanggungjawab civil masing-masing, ya. Jadi kita harap mereka berikan kerjasama. Tentang perniagaan makanan yang beroperasi 24 jam macam mana? Itu kita akan tengok case by case, ya. Kita akan tengok kriteria-kriteria. Secara prinsipnya perniagaan makanan yang tidak melibatkan menghidang dan serve makanan dalam premis dan dia dalam keadaan yang terkawal dan tidak menyebabkan kumpul ramai-ramai itu ada yang dibenarkan. Tapi ini kita terpaksa tengok satu persatu sebab keperluan makan warga kota yang bertugas dan sebagainya itu kita ambil kira. Tapi guidelines mesti dipakai mengikut apa yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Jadi pihak enforcement akan tengok secara berpilih dan kalau ada kes-kes ragu, dia akan bawa kepada CMT, kita akan tengok case by case. Misalnya, ada tempat take away tapi dia terlalu popular dan orangnya ramai di situ. Kita ada dapat 1-2 laporan. Jadi itu kita akan ada kaedah-kaedah yang spesifik yang kita akan bekerjasama dengan mereka. Prinsip dia yang penting, ya. Prinsip tidak boleh ada overcrowding, tidak boleh ada physical contact yang detrimental kepada usaha-usaha kesihatan. Country, will the Bazaar Ramadan be cancelled or will it carry on? We will take this up later on. Let us evaluate the success of the present 2 weeks exercise. If it need be, we will have to take the necessary steps. Nothing more important than public health. Daripada Tan tadi penjaja putra tidak perlu menjalankan perniagaan tu di Kuala Lumpur dan Putrajaya buka puasa hari ini ke? Yang mana tu? Yang penjaja putra tu. Yang tidak perlu Ya, sepatutnya dah pun berkuat kuasa hatta daripada 18 hari bulan. Tapi kerana ada kesamaran dari segi pelaksanaan, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi kita telah berunding dengan mereka. Kita putuskan food truck dalam bandar Kuala Lumpur tidak dibenarkan untuk membuka perniagaan pada masa ini. Tan Sri, yang pasal yang tadi itu pengesanan terhadap pemegang UNHCR dengan pendatang tanpa dokumen tu perkembangan sekarang macam mana? Apa yang jadi kesan dan sebagainya? Ada. Dan ini sebab kita berdasar maklumat yang kita terima hari ini dan dibawa ke dalam mesyuarat jawatankuasa kerja keselamatan. Dan kita merasakan antara agensi-agensi yang terkait, terutama sekali pihak kesihatan, Jabatan Kesihatan Wilayah dan pihak polis dan juga penguat kuasa yang mana terletak di bawah Dewan Bandaraya perlu segera mengambil tindakan. Do you have a figure of how many people are there which you are looking for? Saya tidak nak sebut dulu angka sebab biar benda tu pasti dulu angkanya, kalau tidak dia boleh menimbulkan kekeliruan. Biar kita punya jentera ataupun petugas mengambil data secara detail. Persatuan tu haram juga tak? Sebahagian persatuan tu tidak berdaftar dengan ROS, tapi kita tahu dia tu wujud. Tapi tidak mengapa tidak timbul buat masa ini, tidak timbul soal dia melanggar peraturan, tidak memenuhi ROS. Saya rasa itu bukan kaedahnya. Yang penting kita tahu mereka ni agak ada organisasi yang menyelia mereka, maka kita perlukan kerjasama daripada organisasi berkenaan. Yang pentingnya outreach dan juga komunikasi tidak terputus dengan mereka. Kita perlukan kerjasama mereka walaupun mereka bukan warga negara. Kalau mereka berniaga, Tan Sri? Ya. Kalau mereka berniaga? Sebenarnya apa yang kerajaan lakukan sekarang ini semuanya mempunyai punca kuasa dan kuat kuasa undang-undang. Tapi kita lebih percaya mereka akan memberikan kerjasama. Saya tahu warga kota wilayah ni baik-baik, insya-Allah. Ya. Bila dengar saya bercakap ni, dia akan dengan sendirinya dia akan bekerjasama. Ya. We love them. We love all of them. Sorry. Anji,
berkenaan dengan warga gelandangan dekat KL. So macam mana dengan penempatan mereka? Adakah pusat transit tu cukup tak untuk menempatkan mereka? Kita ada perbincangan tadi tentang masalah gelandangan. Kita tahu masalah ini agak spesifik. Kita diberi laporan tahap pematuhan mereka kepada garis panduan yang kita berikan adalah agak kurang memuaskan, dan kita juga tahu publik dan badan NGO ada membuat kontak secara langsung dengan mereka tanpa mematuhi social distancing dan sebagainya. Jadi saya telah memutuskan tadi saya akan ada mesyuarat yang khusus dan berasingan tentang gelandangan daripada sudut penguatkuasaan, daripada sudut bagaimana nak memastikan mereka tidak menjadi golongan yang vulnerable dalam konteks penularan COVID-19, dan juga aspek kebajikan mereka. Saya rasa gelandangan ada keperluan langkah-langkah short term dan ada keperluan langkah-langkah yang lebih berjangka panjang. Sebab saya harap masalah ini dapat dilihat secara orang kata holistik, bukan piecemeal. Tan Sri, coming back to the 24 hours, right? Are restaurants allowed to operate 24 hours? Some restaurants were allowed to operate. Some. 20, and the rest of them is Not from 6 a.m. all, to 10 some. p.m. Yeah. But still, they must abide to the guidelines given by Ministry of Health and Majlis Keselamatan. Do you have a figure of how many restaurants are allowed to operate? I don't have the figure right now, but I can always check. Thank you. Boleh minta penjelasan sikit tentang interstate travelling, sebab sebelum ni boleh interstate travel antara negeri ni kalau dapat pengecualian macam kematian, tapi dia dah ditangguhkan. Jadi sekarang ni macam mana status macam tak jelas. Itu di luar sikit daripada skop pengetahuan dan bidang kuasa saya. Kecuali mungkin kalau Datuk KP nak buat penjelasan tentang interstate travel. Interstate travel ni dia ada macam MKN telah bagi garis panduan dia yang mana dibolehkan, yang mana tak boleh. Jadi buat masa ni kita belum melaksana lagi lah apa-apa perkara sekarang interstate ni kan. Jadi cuma di sini makluman adalah untuk hadkan pergerakan. Maknanya tak boleh di sewenang-wenangnya balik kampung ke apa semua ni, kena duduk di rumah. Bila akan dilaksanakan Pak? Yang betul-betul dilaksanakan seperti macam awal tu, pengecualian dalam kes-kes tertentu macam ni. Buat masa ni kita lebih pada bagi nasihat. Untuk nasihat duduk di rumah. Partial lockdown ini sangat bergantung kepada kesedaran kita sebagai rakyat, sebagai citizen untuk menjayakannya. Prinsipnya ialah duduk di rumah seberapa yang boleh, kurangkan pergerakan, kurangkan kontak. Tujuannya ialah kita nak memecahkan rantaian penyebaran itu. Kalau kita berjaya memecahkan rantaian penyebaran virus, maka kita akan berjaya dalam mengatasi masalah ini. Walaupun tanpa penguatkuasaan total lockdown, kita tak perlu pun lakukan kalau kita semua bekerjasama dengan apa yang sedang dilakukan. Jadi reda secara peribadi itu dan sukarela secara peribadi itu adalah yang paling mustajab sekali. Jadi kita menyeru semua orang supaya dapat memberikan kerjasama yang maksimum kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, iaitu berada di rumah sepanjang masa dalam tempoh kita laksanakan kawalan ini. Bagaimana di KL Putrajaya tu mas masih kurang bekalan? Itu aduan yang kita terima daripada publik, walaupun dalam mesyuarat biasanya kata ada dan cukup, mas tidak diekspor dan sebagainya. Jemaah Menteri telah pun memutuskan tidak ada pengeluar-pengeluaran mas yang boleh mengekspor mas. Semua mas hendaklah digunakan untuk keperluan tempatan, dan juga perintah telah dikeluarkan, harganya telah ditetapkan, tidak boleh over profiteering, mengambil kesempatan pada situasi yang ada. Dan saya percaya hari ini, petang ini pun kita ada mesyuarat lagi, bekalan seharusnya mencukupi. Selain daripada ada yang disumbangkan, yang diterbangkan daripada luar negara untuk negara kita. Jadi asasnya difahamkan cukup, tetapi kita nak pastikan benda itu benar-benar available. Ya. Okey, terima kasih semua. Thank you so much. All the best. Take care. Please stay at home. Ya. Tak boleh stay at home. Essential services. Part of essential services. Okay. But anyway, please take care. Yeah.
exercise social distancing. Next time kita akan ada space yang luas sikit, kamera tak payah. Dan banyak-banyak berdoa mengelakkan daripada wabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar nak ambil barang ni buat family. Seorang-seorang. Tadi ada pesan juga satu perkara kalau boleh buat pesanan ya. Memang kita membenarkan orang awam untuk pergi membeli keperluan di supermarket. Tapi kita dapati masih ada yang pergi ke supermarket tu warga yang berusia dan ada yang membawa kanak-kanak ke supermarket. Kita tahu dalam Kuala Lumpur banyak supermarket, kita ada buat observation, itu feedback yang kita dapat. Kita menyuruh orang ramai supaya memberikan kerjasama dan perhatian ke supermarket, pergi seorang-seorang saja, jangan bawa anak kecil. Dan warga emas kalau boleh tak digalakkan ke supermarket, tinggal di rumah, biar yang muda-muda yang sihat-sihat saja pergi seorang-seorang, jangan pergi the whole family ke supermarket. Walaupun dibenarkan, tapi kita boleh buat dalam bentuk yang terkawal macam saya katakan tadi. Ini juga feedback yang kita dapat daripada perbincangan kita tadi. Ramai yang membawa anak-anak ke supermarket. Didapati banyak masih pergi the whole family ke supermarket macam biasa. Kita galakkan minimalkan pergi seorang saja ke supermarket, tapi warga yang berusia diminta tinggal di rumah 100%. Ya. Dan anak-anak kecil jangan dibawa ke tempat-tempat terbuka, tempat yang crowded, termasuk di supermarket. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri.